Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Sihat hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya. Dan saya harap mudah-mudahan juga semua sudah bersedia dengan kitab masing-masing untuk kita memulakan pengajian kita pada hari ini. Okey, sebagaimana biasanya muslimah, setiap pagi Jumaat di Masjid Kasim, kita akan membincangkan kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Okey, kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah ini yang mana kita mulakan ia pada perbincangan berkenaan dengan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, iaitu seorang sahabat Nabi yang telah menggantikan posisi baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang bertanggungjawab untuk meneruskan pemerintahan di kerajaan Islam Madinah. Dan pada masa itu kita dapati ada banyak isu. Ada banyak isu setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu ditangani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beberapa isu telah kita bincangkan pada sesi-sesi kita yang lalu. Okey, dan hari ini kita akan bincangkan apakah perkara yang seterusnya yang perlu dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an dan apakah yang telah beliau lakukan. Okey, apakah yang telah beliau lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Baik muslimah, kita sudah berada di muka surat 93. Okey, kita sudah berada di muka surat kita yang ke-93, iaitu topik kita pada hari ini ialah berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq memerangi kaum murtad yang berada di sekitar Madinah. Okey, Abu Bakar radhiyallahu an memerangi golongan murtad di sekitar Madinah. Jadi, dah siap semuanya? Kita buka muka surat 93 kita. Baik, dalam perbincangan kita pada bab ini, kita dapati bahawasanya pada Jamadil Akhir, iaitu tepatnya pada bulan Jamadil Akhir tahun yang ke-11 Hijrah. Kita baca sedikit ya muslimah apa yang ada di perenggan kita yang pertama di sini. Abu Bakar beliau mengerahkan seluruh penduduk Madinah dan para pemimpin perbatasan untuk menyerbu orang-orang Arab yang murtad sekitar Madinah ataupun turut membantu musuh yang sebelumnya menyerang Madinah. Maknanya di sini Abu Bakar radhiyallahu an mengeluarkan satu arahan untuk mengambil tindakan kepada mereka yang mengaku diri mereka sebagai seorang yang murtad, tidak mahu membayar zakat, dan ada di kalangan mereka juga yang dah kita bincangkan mengikuti nabi-nabi palsu. Okay, jadi di sini kita panggil sebagai ini merupakan peringkat awal di mana Abu Bakar radhiyallahu an beliau mengeluarkan satu arahan supaya seluruh penduduk Madinah dan juga pemimpin yang ada di perbatasan Madinah untuk sama-sama menyerang orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai murtad. Baik, so kita lihat di sini ada beberapa kabilah. Okey, ada beberapa kabilah. Kalau kita lihat pada teks kita ya, disebutkan dalam kitab ini, tatkala pasukan Abu Bakar bertemu dengan musuh yang berasal dari Bani Abs. Okay, sebagaimana yang telah saya letakkan di sini, iaitu pihak musuh yang pada masa itu terdiri di kalangan Bani Abs, okay, Bani Murrah, Zubyan dan juga Bani Kinana, yang mana dikatakan turut bersama mereka dari Bani Kinana. Tadi kan Bani Abs, Bani Murrah dan juga Zubyan. Turut bersama mereka adalah Bani Kinana. Datang bantuan dari Tulaiha. Okey, datang bantuan dari Tulaiha
dan bersama keponakannya, iaitu bersama dengan saudara-saudaranya semua kan, yang bernama Hibal. Maknanya Tulaiha tu tak datanglah, tapi saudara dia ataupun yang ada kena-mengena dengan dia bernama Hibal datang untuk membantu. Okay, membantu siapa? Bani Abs, Bani Murrah, Zubian dan juga Bani Kinanah ini. Bagi apa? Bagi menyerang Abu Bakar radhiyallahu an, tentera muslimin, yang mana mereka kira Abu Bakar radhiyallahu an yang baru memimpin kerajaan Islam Madinah pada masa itu merupakan sosok ataupun figure yang lemah. Dan kita jangan lupa, pada masa itu Usama sedang keluar. Okey, sedang keluar pergi mana? Pergi melaksanakan ataupun meneruskan ekspedisi. Jadi mungkin bagi mereka sebahagian daripada penduduk Madinah di kalangan lelaki telah keluar pergi berperang. Jadi ada chance lah kita nak serang Madinah ni, supaya kerajaan Madinah akan berpindah tangan kepada pihak musuh. Sebab itu datang banyak bantuan. Jadi maknanya mereka ni bergabunglah pihak musuh ni. Bani Abs, Bani Murrah, Zubian, Bani Kinanah, bahkan dibantu oleh Tulaiha. Yang Tulaiha ni dia di kalangan siapa? Di kalangan Nabi palsu tu. Okey? Di kalangan Nabi palsu yang mengajak orang lain supaya murtad, supaya tidak lagi meyakini tentang apa yang telah mereka pegang selama Nabi SAW hidup. Tapi bila Nabi SAW wafat, dia memberikan pengaruh supaya masyarakat di sekitarnya turut murtad bersama dengan dia. Jadi di sini kita lihat muslimah, di situ ketika dua pasukan ini bertemu, maknanya pihak musuh ni kan yang terdiri di kalangan Bani Abs, Bani Murrah, Zubian, Bani Kinanah kan, kemudian disokong dan dibantu oleh Tulaiha yang pada masa itu ada di kalangan saudaranya bernama Hibal. Okay, turut bersama dengan pihak musuh ni. Kalau kita lihat di sini nampak macam ramai. Okay, sebab dia bukan satu bani ataupun satu kumpulan. Tapi di situ kita lihat ada 1, 2, 3, 4 datang pula bantuan daripada Tulaiha yang mana ada di kalangannya bernama Hibal di situ kan. So ramai bani ataupun ramai kabilah pada masa itu yang bergabung untuk menyerang, untuk menyerang kerajaan Islam Madinah. Jadi mereka ni ada taktik muslimah. Mereka ada taktik. Ketika mereka ni nak serang, Abu Bakar keluarkan bersama dengan tenteranya. Kemudian mereka pihak musuh dan juga pihak tentera muslimin bertemu di sini. Apa yang berlaku? Ketika dua pasukan ini bertemu, musuh berhasil membuat satu tipu daya. Maknanya mereka ni ada satu strategi. Ada satu strategi untuk menjatuhkan tentera muslimin. Apa yang mereka buat? Dengan meniupkan suara seperti seruling. Dengan meniupkan suara seperti seruling. Apa yang berlaku? Bila mereka meniupkan satu suara seperti seruling ini dari satu gunung lah yang membuat unta-unta kaum muslimin lari kocar-kacir mendengarkannya. Mungkin saya tak tahu sangatlah, mungkin unta-unta ni dia sensitif dengar bunyi seruling dan sebagainya. Yang menyebabkan bila mereka dengar, mereka pun lari. Unta tu pun mungkin tak tahan dengan bunyi yang mungkin begitu kuat. Jadi unta-unta itu pun lari. Kocar-kacir. Jadi maka hingga malam hari mereka belum dapat ditumpas dan akhirnya pasukan kaum muslimin kembali ke Madinah. Jadi pada masa itu ketika kedua-dua kumpulan sudah bertemu, kedua kumpulan sudah bertemu, namun kemudiannya bilalah berlaku strategi tiupan seruling itu tadi kan, yang menyebabkan unta kaum muslimin lari, dan pada malam itu kirakan tidak ada apa-apa hasil untuk menumpaskan pihak musuh. Jadi tentera muslimin pulang ke Madinah. Tentera muslimin pulang ke Madinah. Setelah kejadian ini, bila kejadian itu berlaku, pihak musuh, dikatakan pihak musuh menganggap kaum muslimin sudah lemah. Jadi pihak musuh melihat bahawasanya kaum muslimin ini adalah sebagai satu kumpulan, sebagai satu tentera yang tidak memiliki kekuatan.
tidak memiliki kekuatan. Jadi mereka mengirim utusan ke suku-suku mereka agar mendatangkan bala bantuan dari arah lain. Maka mereka pun mulai berkumpul. So kita lihat begini muslimah. Bila tentera muslimin pulang ke Madinah, bila tentera muslimin pulang ke Madinah, mereka ini menganggap tentera muslimin dalam keadaan yang lemah. Mereka menganggap tentera muslimin dalam keadaan yang lemah dan tak mampu untuk menyerang mereka. Jadi mereka pun berusaha untuk mendapatkan bantuan daripada pelbagai pihak. Makna mereka ni katalah kepada orang-orang yang belum lagi join kumpulan mereka ataupun belum join lagi tentera mereka, mereka pun kata, oh, orang Islam ni, tentera Islam ni dalam keadaan yang lemah. Abu Bakar tidak memiliki ketenteraan yang kuat. Jomlah jangan kita sama-sama kan, supaya kita dapat bergabung untuk menjatuhkan kerajaan Islam Madinah, yang mana di bawah kepimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi mereka ni dapatkan bantuan daripada pihak yang lain. Maka mereka semua yang datang daripada pelbagai arah itu pun berkumpul, buat satu strategi, supaya mereka berjaya mengambil kerajaan Islam Madinah itu daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik muslimah, kita lihat pada muka surat yang berikutnya. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Jadi malam itu Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam keadaan yang siaga. Siaga ni maksudnya dalam keadaan yang bersiap sedia, dengan penuh semangat, sambil memberi pengarahan dan motivasi kepada kaum muslimin. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an, dia ni tidak berputus asa. Bahkan dia mengobarkan semangat tentera muslimin untuk keluar lagi. Bagi apa? Menundukkan pihak musuh yang pada masa itu sedang menyusun strategi untuk menyerang Madinah. Dan kita lihat di sini, di akhir malam, pada waktu di akhir malam ni, kan, beliau keluar membawa seluruh pasukan untuk menyerbu musuh. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu dia keluar bersama dengan tenteranya untuk menyerbu pihak musuh, yang pada masa itu pihak musuh tak terfikir pun tentera muslimin akan keluar menyerang mereka. Sebab tadi kan mereka dah pulang kan, pada awal tadi kan, mereka dah pulang bila unta mendengar bunyi seruling yang kuat tadi, unta pun lari kocar-kacir, tak berani kan. Pada masa itu tentera muslimin pulang ke Madinah. Jadi bila tentera muslimin pulang ke Madinah, mereka tak sangka bahawasanya tentera muslimin akan keluar sekali lagi untuk menyerang mereka. Dan itu terjadi pada malam tersebut, iaitu di akhir malam. Abu Bakar pun menyerang mereka dalam keadaan yang begitu semangat, memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Yang dikatakan bahawasanya, kalau kita lihat di sini, pada tentera muslimin keluar bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu an, dalam kitab kita disebutkan di sayap kanan pasukan dipimpin oleh An-Nu'man ibn Muqarrin. Sebelah kanan maknanya Abu Bakar membahagikan tentera pasukan muslimin ini kepada tiga sayap ataupun tiga bahagian. Di bahagian yang kanan, dipimpin oleh An-Nu'man ibn Muqarrin. Di bahagian yang kiri dipimpin oleh Abdullah ibn Muqarrin, kan? Dan di garis tengah pasukan dipimpin oleh Suwaid bin Muqarrin. Tiga-tiga ni adik-beradik. Yang Abu Bakar letakkan, tiga-tiga ni adik-beradik. Jadi ketika fajar terbit, kedua pasukan telah berhadapan dalam satu tanah lapang. Maknanya mereka ni bila di akhir malam tentera muslimin keluar dan bertemu dengan pihak musuh di tempat pertempuran itu, pihak musuh dia bukan dalam keadaan yang bersedia untuk berperang. Maka pertempuran itu berlaku dalam keadaan yang tidak disangka-sangka oleh pihak musuh. Maka sebab itu ya muslimah, bila kita rujuk dalam teks kita, pada muka surat 94,
Ketika fajar terbit, kedua pasukan telah berhadapan dalam satu tanah lapang. Mereka tidak menyedari kedatangan kaum muslimin sedikit pun hingga pedang-pedang kaum muslimin menghabisi mereka. Maknanya mereka ni tak sedar bahawasanya tentera muslimin nak keluar. Macam saya kata tadi, mereka tak sangka bahawasanya tentera muslimin akan keluar sekali lagi untuk menyerang mereka. Mereka tak sangka. Jadi dalam kitab ini kata, dan ketika matahari telah terbit, mereka lari tunggang langgang dihujani anak panah kaum muslimin dari arah belakang. Dalam peperangan ini, Hibal terbunuh. Hibal tu siapa? Hibal itu adalah saudara kepada Tulaihah tu tadi, yang merupakan bukan saudara, maknanya dia punya saudara dan saudara mara dia, yang turut serta bersama dengan Bani Murrah, Bani Kindah tadi ada, Bani Murrah, Bani Kindah kan, Bani Kinana, Bani Kindah pula, marah Bani Kindah, Bani Kinana, Bani Abs dan juga Zubian tu tadi. Jadi Hibal dalam peperangan ini, Hibal terbunuh. Dan tadi kan kita dapati tentera pihak musuh mereka lari bertempiaran, dan Abu Bakar mengejar mereka hingga sampai di sebuah tempat bernama Zulqassah. Okey, kalau kita lihat di bawah situ ya muslimah, ada satu nota kaki nombor kecil, nombor 1 sekali di bawah tu pada muka surat 94. Okey, disebutkan nama sebuah tempat. Zulqassah ini adalah nama sebuah tempat yang terletak satu batu dari kota Madinah arah ke Najd. Okey, arah ke Najd. Maknanya dia berada terletak berdekatan dengan kota Madinah lah, dalam jarak satu batu lah di situ yang nak menuju ke arah Najd. Jadi Abu Bakar ni sempat mengejar pihak musuh yang lari lintang pukang. Tapi yang penting ya muslimah, dalam serangan ini tentera muslimin berada di pihak yang menang. Sebab itu kita dapati kejayaan Abu Bakar radhiyallahu an memerangi mereka pada malam itu, di akhir malam tu Abu Bakar keluar tadi kan, Abu Bakar berjaya memerangi mereka. Dia merupakan satu kesan yang positif kepada kekuatan dan kemenangan Islam. Yang mana kalau kita rujuk pada paragraf kita yang yang kedua pada muka surat 94, sebelum Abu Bakar keluar menyerang tentera musuh di kalangan Bani Abs tadi kan, Bani Abs, Bani Murrah, Zubian, Bani Kinana, yang juga mendapat bantuan daripada Tulaihah. Okey, sebelum itu dalam kitab ini menjelaskan kepada kita, sebelumnya Bani Zubian dan Abs telah menyerang kaum muslimin dan membunuh mereka. Maknanya sebelum Abu Bakar menyerang musuh itu tadi, ada satu peristiwa yang mana mereka ini menyerang tentera muslimin, kaum muslimin, bukan tentera lah, kaum muslimin. So pada masa itu bukan dalam keadaan nak berperang kan, so mereka serang kaum muslimin dan membunuh mereka. Jadi pasukan yang menyertai di belakang mereka juga turut membuat hal yang sama. Jadi mereka ni dah serang kaum muslimin dalam beberapa kesempatan lah yang mereka dapat. Mereka dapat peluang, mereka nampak kaum muslimin, mereka serang. Sampai ada yang terbunuh. Sebab tu saya kata gini, kita ni kalau dalam agama kita pada zaman Nabi, pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin kan, pada masa itu, dan contohnya pada zaman Abu Bakar ini, satu arahan untuk menyerang ataupun untuk keluar ke medan pertempuran, dia biasanya diikuti sebelumnya. Kebiasaannya ya muslimah, ada peristiwa yang berlaku, atau dengan kata lain ada pertumpahan darah yang berlaku yang menyebabkan ada di kalangan kaum muslimin yang mati, dibunuh oleh pihak musuh. Jadi bagi saya, bila Abu Bakar radhiyallahu an dalam subtopik kita pada hari ini mengeluarkan satu perintah untuk menyerang mereka, ianya adalah wajar.
Kerana apa? Sebelum itu mereka dah menunjukkan belang mereka dengan membunuh kaum muslimin. Jadi di sini Abu Bakar radhiyallahu an ingin menaikkan ataupun ingin meletakkan kegerunan di hati pihak musuh bahawasanya kerajaan Islam Madinah pada masa itu tidak lemah. Kerana pihak musuh melihat kerajaan Islam Madinah di bawah kepimpinan Abu Bakar radhiyallahu an merupakan sebuah tampuk kepimpinan yang tidak berapa kuat dan mudah untuk dirampas. Jadi sebelum itu dah berlaku peperangan. Maka sebab itu kita dapati peperangan ini yang mana tadi kan Abu Bakar radhiyallahu an berjaya menumpaskan pihak musuh, memberikan satu pengaruh yang begitu besar atau pengaruh yang begitu positif kepada kerajaan Islam Madinah. Kerana apa? Ia menunjukkan kekuatan yang ada pada kepimpinan Abu Bakar radhiyallahu an. Dan juga bila tentera muslimin berada pada pihak yang menang, ianya akan menyebabkan mereka yang memusuhi Abu Bakar radhiyallahu an, kepimpinan Abu Bakar radhiyallahu an, mendapat satu signal ataupun satu petunjuk bahawasanya dengan kerajaan Islam Madinah ni jangan main-main. Itu. Okey, jangan main-main. Walaupun Nabi SAW sudah wafat, tapi maruahnya ataupun kepimpinannya tidak boleh diperkotak-katikkan. So ini kita panggil sebagai satu titik permulaan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an berjaya mengatasi satu masalah, iaitu isu golongan murtad di peringkat awal. Okey, di peringkat awal. Atau senang kita kata golongan murtad ni lah yang memusuhi agama Islam ataupun yang memusuhi kaum muslimin. Baik, maka di sini kita lihat dengan peperangan ini kaum muslimin ditakuti di setiap kabilah Arab dan Abu Bakar kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan dan harta rampasan perang. Okey, dan akhirnya Abu Bakar radhiyallahu an pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan dan juga harta rampasan perang. Dan kita dapati muslimah pada masa itu, ada beberapa di kalangan kabilah Arab yang sudah insaf. Sebab tu penting tadi kita lihat kenapa peperangan itu perlu dilaksanakan ataupun mengapa tindakan itu dikeluarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an untuk meletakkan satu keinsafan dalam diri mereka. Tidak seharusnya mereka ni membelakangi ataupun mengkhianati kerajaan Islam Madinah ataupun mengkhianati agama mereka sendiri. Okey, tadi malam harinya setelah peperangan itu kita dapati muka surat 94. Okey, rujuk muka surat 94. Pada malam harinya mulai berdatangan ke Madinah, zakat yang diserahkan oleh Adi ibn Abi Hatim, Safwan dan Az-Zibriqan. Utusan pertama datang di awal malam. Utusan pertama ni sebab risaulah kalau tak insaf, kalau tak taubat ni kan, Abu Bakar radhiyallahu an akan serang kabilah dia. Jadi bila dah lihat Abu Bakar radhiyallahu an memiliki kekuatan, mereka pun tahu, mereka kembali ni maksudnya mereka insaf dan akhirnya datang kembali kepada Abu Bakar untuk menjadi seorang muslim yang menyerahkan zakatnya. Dan kita dapati di sini Ali bin Abi Hatim, Safwan dan Az-Zibriqan. Utusan pertama datang di awal malam, kedua di tengah malam, dan yang ketiga datang di akhir malam. Senang kata, kita kata bila Abu Bakar radhiyallahu an kejap minum air. Tersasul-sasul. Bila Abu Bakar radhiyallahu an mendapat kemenangan di dalam peperangan itu tadi, berduyun-duyun orang datang untuk kembali membayar zakat. Kan? Sebab tu dia kata tadi, di awal malam, di tengah malam, hinggalah di akhir malam, orang datang kepada Abu Bakar untuk membayar zakat. Dan berita ini dibawa oleh pemimpin keamanan yang berada di perbatasan.
Orang yang bawa berita kedatangan Safwan adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan orang yang memberitakan kedatangan Az-Zibriqan adalah Abdurrahman ibn Auf, dan orang yang memberitakan kedatangan Adi ibn Hatim adalah Abdullah ibn Mas'ud, dan ada riwayat yang mengatakan Abu Qatadah Al-Ansari. Peristiwa ini terjadi tepatnya 60 hari ataupun 60 malam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Peristiwa yang kita bincangkan ini dalam subtopik kita ini, ia berlaku 60 hari setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maknanya baru lagi lah, kita kata baru lagi juga. Baru lagi juga. Baik muslimah, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita pada pagi ini? Kan? Apa pengajaran yang boleh kita belajar daripada peristiwa yang berlaku dalam pemerintahan Abu Bakar itu tadi? Pertama, kita lihat begini muslimah. Kadang-kala ada isu dalam hidup kita ini memerlukan kepada tindakan yang segera. Betul tak? Ada isu yang berlaku. Isu ni maksud saya masalah. Kita ada problem. Kita ada, mungkin orang datang bawa masalah kepada kita, ataupun dalam hidup kita tiba-tiba ada berlaku satu ujian dan sebagainya. Kita nak buat macam mana? Kita nak duduk, stay, tengok apa jadi ke apa kan? Tak apalah, tunggu minggu depan. Minggu depan cari jalan penyelesaian. Tak apa, relax dulu, relax kan? Slow, tengok apa jadi. Nak begitu? Tidak. Sebab saya tak nafikan ada masalah, memang perlu dilihat dulu keadaannya bagaimana untuk bertindak. Okey, sebab itu dia ni bila kita nak selesaikan satu masalah, dia memerlukan kepada kebijaksanaan kita juga. Adakah kita nak mengambil tindakan yang cepat ataupun tindakan yang lambat sedikit? Tapi dalam isu ini membuktikan kepada kita ada kalanya, kadang-kalanya. Sebab tu saya kata kadang-kala, maknanya tak semualah. Sebab apa? Abu Bakar radhiyallahu an, adakah dia duduk tunggu, tak apalah nanti kalau Nabi dah meninggal dunia setahun, 2 tahun kan, kita ambil tindakan dekat orang-orang ni. Dia tengok apa jadi kat diorang. Tak begitu muslimah. Abu Bakar, dia adalah orang yang bijak. Isu ini dia segera selesaikan. Dia ambil satu tindakan yang cepat. Supaya apa? Untuk memberikan kesedaran kepada pihak musuh, untuk mereka yang mengingkari keimanan kepada ibadah membayar zakat. Mereka ingkar kan, minggu lepas kita dah bincang kan, mereka tak beriman. Mereka kata apa? Kita beriman, solat itu wajib, tapi zakat tak wajib. Mereka kata gitu. Maka di sini Abu Bakar cepat mengambil tindakan. Dan telah lagi kita dapati pada masa itu sudah berlaku beberapa kali serangan daripada pihak musuh sebagai satu petunjuk bahawasanya mereka ini ingin menjatuhkan kerajaan Islam Madinah. Jadi pada masa itu Abu Bakar pun mengeluarkan satu tindakan supaya membuat serangan balas kepada mereka. Begitu juga dalam kehidupan kita muslimah. Ada masalah dalam hidup kita, lihat, fikirkan, perlu ke tidak untuk kita bertindak dengan cepat. Jika ia memerlukan kepada tindakan yang cepat, terus bertindak, selesaikan masalah. Jangan duduk menunggu, sebab kadang-kadang bila kita duduk menunggu, ia menyebabkan masalah lain yang datang kan, yang akhirnya memburukkan lagi keadaan. Itu yang tidak diinginkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an dalam kes tadi. Sebab kalau dia duduk diam, dia biarkan mungkin kemurtadan ataupun keingkaran mereka tu tadi kan akan menyebabkan berleluasa. Maknanya mereka akan dapat pengaruhi ramai orang lagi untuk join mereka. Dan sebab apa? Mereka ni bukan saja kata tak beriman kepada membayar zakat, tak nak patuh kepada kerajaan Islam Madinah, bahkan mereka pengaruh orang lain. Mereka kata apa? Abu Bakar ni lembik. Maksudnya macam Abu Bakar ni dia tak guna jadi pemimpin, dia tu lemah, kepimpinan dia tak kuat, senang je kita nak rampas Madinah tu daripada dia. Mereka mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang sedemikian untuk mempengaruhi orang lain.
Jadi sebab tu tindakan segera perlu diambil bagi mengedarkan orang-orang yang sedemikian. Okey, itu adalah yang pertama. Yang kedua muslimah, kita lihat di sini. Ini adalah pengajaran kita yang terakhir ya. Okey, maksudnya tadi ada dua pengajaran yang ingin saya keluarkan daripada perbincangan kita pada pagi ini. Yang kedua, kalah di peringkat pertama bukan bererti kalah selamanya. Bangkitlah, usaha dengan lebih baik. Kenapa saya kata sedemikian muslimah? Kita lihat Abu Bakar radhiyallahu an. Pada peringkat pertama, tentera muslimin keluar bertemu dengan pihak musuh. Ada masalah kan di situ? Seolah-olah kita nampak bila tentera muslimin pulang kembali ke Madinah, macam kalah. Okey, ada kekalahan di situ. Bahkan pihak musuh juga melihat dengan pendapat yang sedemikian, dengan pandangan sedemikian. Bagi mereka, diorang dah balik dah, kalah diorang kan, kalah diorang, menanglah kita. Mereka jadi kuat, rasa diri hebat. Tapi kita kena ingat, kadang-kala kalah di peringkat yang pertama itu penting. Kerana apa? Bila kita pulang kembali ataupun bila kita tarik diri sekejap tadi kan, dia membantu kita untuk menyusun strategi yang lebih baik. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Masya Allah, tabarakallah. Kebijaksanaannya sekali lagi. Okey, pulang kembali ke Madinah, susun lagi strategi yang lebih baik. Akhirnya apa kita nampak apa tadi? Menanglah tentera Islam. Sama begitu juga dalam kehidupan kita muslimah. Dalam hidup kita, kadang-kadang bila kita nak usahakan sesuatu, mula-mula tu tak berapa nak cantik, ataupun kita kalah, kita tak berjaya. Kan kita nak usahakan sesuatu. Dia macam inilah, kadang-kadang macam kita masak kan. Masak ni, mula-mula kita ni nak belajar masak nasi Arab ke apa kan, contoh nasi Arab macam senang lah. Masak apa ya? Masak sup tulang merah lah kata kan. Mula-mula tu nak belajar masak sup tulang merah. Mula-mula masak tak jadi. Bila tak jadi tu, kita nak buat apa? Malaslah nak masak lagi. Tak jadilah kita masak. Tak. Bukan gitu kan? Dia sebenarnya, bila pertama kali tak jadi itu, dia buat kita lebih nak belajar. Dia buat kita, kan, kegagalan tadi pada first stage tadi kan, dia buat kita lebih nak belajar. Mana silapnya? Kat mana silapnya kita akan ubah, kita akan tanya, kita akan cari jalan penyelesaian. Akhirnya, mungkin untuk yang kedua, ketiga, cantik dah. Sedap dah masakan tu. So, inilah yang boleh kita ambil daripada apa yang ditunjukkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an dalam perbincangan kita itu tadi. Okay, mudah-mudahan bermanfaat ya muslimah. Dua pengajaran tersebut dapat kita aplikasikan dalam hidup kita, dapat kita amalkan. Jangan jadi orang yang berputus asa. Ingat itu. Jangan sesekali menjadi orang yang berputus asa. Terus-terusan kita semangat untuk terus memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Hingga di sini saja muslimah kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah kita bertemu pada sesi akan datang, itu pada minggu hadapan. Saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.